إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung lagi. Dengar tak? Live ada tak? Ada suara. Alhamdulillah, kita sambung lagi daripada kitab Qawaid al-Asasiyah fi ilmi mustalahil hadis pada perbincangan tentang al-musnadu. Musnad Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrari fid dharain amin. Al-musnadu. Musnad bi fathin nuni, dengan fathah nun. Musnad. Dia ada dengan kasrah nun, musnid. Musnid itu orang yang menghimpunkan sanad-sanad, musnid. Orang yang man yajma'u al-isnad. Okay? Yang menghimpunkan sanad-sanad, musnid. Dan dalam ilmu mustalah dia ada istilah musnid. Di sini yang dimaksudkan dalam kategori hadis ialah musnad bi fathin nun. Yuqalu li kitabin jama'a fihi ma asnadahu as-sahabatu. Maka musnad ini dipanggil bagi nama bagi kitab yang menghimpunkan padanya apa yang disandarkan akannya oleh sahabat, apa yang diisnadkan oleh sahabat, hadis yang sahabat sandar ataupun sahabat riwayat. Wa yuqalu aidan, dan dinamakan, dipanggil juga lil hadis al-ati ta'rifuhu, yang mana dipanggilkan juga dengan nama dengan musnad itu merujuk kepada hadis yang akan datang takrifnya ni. Musnad dengan takrif ni. Hadis musnad dengan maksud ni. Musnad dengan maksud, contoh musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad menghimpunkan dalam kitab musnadnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat. Contohnya Abu Hurairah, dikumpulkan semua hadis riwayat Abu Hurairah. Apa? Itu maksudnya kitab yang menghimpunkan apa yang disandarkan oleh sahabat. Hadis riwayat sahabat mana? Hadis Aisyah. Aisyah apa hadis riwayat Aisyah? Semua dihimpunkan. Apa? Jadi musnad dengan makna pertama ni merujuk kepada kitab. Okey. Musnad dalam makna erti kata hadis musnad contohnya. Hadis musnad dengan maksud apa? Ni dengan makna kedua ni. Jadi ada musnad dengan makna kitab, musnad Al-Bazzar, musnad Ahmad, musnad Daud At-Tayalisi. Itu nama-nama kitab yang mana tuan kitab dia susun hadis berdasarkan sahabat. Sahabat ni riwayat hadis apa? Semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat itu dihimpunkan. Boleh faham tak? Bila sebut tu kita jelaslah. Okey. Wal al-musnadu huwal hadithul muttasilu isnaduhu min rawihi ila an yantahiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musnad itu ialah hadis yang bersambung sanadnya daripada rawihi, perawinya, sampai ke hujung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi panggil hadis musnad. Mana hadis musnad maksud apa? Hadis ni riwayat rawinya bersambung sampai ke Nabi. Nampak? Okey. Jadi musnad merujuk kepada hadis yang bersambung sanadnya sampai ke Nabi. Wa qila ghairu dhalik. Ada mengatakan selain daripada itulah pada takrif musnad itu apa? Ada takrif lain lah. Dia tak sebutlah situ. Wa ala hadha ta'rifi, maka mengikut takrif ini fal mauqufu,
wal maqtu'u wal munqati'u wal mu'allaku wal mursalu wal mu'dal laisat minal musnad. Jadi mengikut takrif ini, hadis mauquf, nampak? Hadis maqtu', hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis mu'dal bukan termasuk daripada sanad. Sebab apa? Sebab putus belaka tu. Apa makna hadis mauquf? Makna hadis yang sampai kepada sahabat aja, perkataan sahabat, dipanggil hadis mauquf. Okey? Itu hadis mauquf, iaitu hadis yang sampai pada sahabat je, perkataan sahabat. Kemudian hadis apa pula? Hadis maqtu'. Ada? Hadis maqtu' tu apa dia? Sampai ke tabi'in saja. Sampai kepada tabi'in. Okey. Kemudian hadis apa? Munqati'. Munqati' tu yang terputus. Umumlah pada mana-mana tempat terputus rawinya dia panggil munqati'. Ya. Kemudian ni takrif belaka ni. Hadis mu'allaq. Hadis yang dihazaf pada awal sanadnya. Awal sanad dihazaf. Makna daripada yang meriwayatkan tu, awal sanad dihazaf. Tiba-tiba sahabat kata je. Sahabat kata, Nabi kata saja. Itu panggil mu'allaq. Tergantung. Mu'allaq apa yang dihazafkan awal sanad. Okay. Mursal pula. Mursal hadis yang hadis yang apa dia? Dihazafkan sahabat. Hazaf sahabat. Ma huzifa minhu as-sahabi, yang dihazafkan sahabat. Dari mana tabi'in terus riwayat kepada Nabi SAW. Nampak? Jadi itu mursal. Mu'dal pula iaitu hadis yang gugur pada sanadnya 2 dan lebih, dengan syarat berturutan. Gugur 2 dan lebih secara berturutan. Secara berturutan. Ni istilah-istilah ni apa nama ni? Kita tengoklah tu Hadis mu'dal. Okey, seterusnya. Dia kata apa? Bila kita faham musnad itu ialah hadis yang bersambung sampai daripada awalnya sampai kepada Nabi, maka kita tahulah bahawa hadis-hadis mauquf, maqtu', munqati', mu'allaq, mursal dan mu'dhal ni tidak dinamakan musnad. Tidak dinamakan hadis musnad. Faham tak? Tidak namakan hadis yang bersambung. Okey. Wa hukmuhu, dan hukum hadis musnad ini as-sihhatu awil hasanu. Sahih pun ada, hasan pun ada, awil dha'fu. Ataupun dhaif bihasabi sifati rijalihi, mengikut kepada sifat rijal, perawi dia. Jadi musnad itu mesti sahih ke? Tidak. Adakah hadis musnad itu mesti sahih? Tak. Musnad nak cerita keadaan periwayatan rawi itu satu daripada sampai ke sahabi, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak putus. Nak cerita tu aja. Hukumnya mana? Sah ke, as-sihhatu awil hasanu awil dha'fu, dhaif ke, bihasabi sifati rijali, mengikut sifat rijal dia, rawi-rawi dia. Tengoklah, kalau rawi dia sahih, siqatun sabtun, dhabitun sabtun, maka hukumnya sahih. Kalau tidak, cacat sikit, kurang sikit ingatan, jadi hasan. Kalau masalah pada rawi itu muttaham ataupun rawi itu lemah ingatan, jadi dhaif. Apa? Jadi tak semestinya hadis musnad itu sahih belaka. Musnad ni nak cerita
keadaan sanad itu bersambung sampai ke Nabi. Okay, selesai. Al-muttasilu, kemudian masuk kepada al-muttasil. Ya. Sebab akhir sahabat. Sebab apa tanya? Sebab apa tanya? Sebab apa tanya tu? Ha. Sebab tanya tu apa? Ke ada orang terang lain. Ada seorang dah dapat doktor dah ni. Asal pilih lah. Masa duduk Jordan tu, diterang bab ni lah. Dia pun tukar. Awal sanad dan akhir sanad. Okay. Pada bidang dia. Bidang dia. Tukar daripada awal sanad sampai akhir. Akhir sanad tu mana? Pada sahabat pada Nabi lah. Al-muttasilu. Sebenarnya hadis muttasil. Al-muttasilu huwa al-hadithu alladhi ittasala sanaduhu bisama'i kulli rawin. Idhafah belaka. Bisama'i kulli rawin min ruwatihi mimman fawqahu ila muntahahu. Hadis muttasil ataupun muttasil ni apa dia? Hadis yang bersambung sanadnya secara sama'. Maknanya setiap sama' ni diambil secara didengari. Orang dengar daripada setiap rawi, daripada rawi-rawinya. Min ruwatihi, rawi-rawinya. Dia dengar mimman fawqahu, daripada yang atas daripadanya. Maknanya kita dengar guru kita dengar pada guru dia. Ila muntaha, sehingga akhir sanad. Sawa'un kana intihauhu ilaihi sallallahu alaihi wasallam, sama ada pengakhirannya sampai kepada Nabi, kita panggil apa? Sampai kepada Nabi apa? Musnad. Au ila sahabi, atau pada sahabi, kita nama apa? Mauquf. Ila sahabi, sampai pada sahabat. Mauquf. Jadi mauquf muttasil tak? Mauquf muttasil. Kenapa mauquf? Hadis itu sampai kepada akhir perkataan tu sahabat. Ataupun sampai pada Nabi. Musnadun muttasil. Hadis itu musnad sampai pada Nabi. Lagi rawi-rawinya bersambung. Okey. Wa yuqalu, dan dipanggil juga al-muttasil ni al-mausul, hadis mausul. Maknanya sanad rawi sampai kepada akhir sanad itu bersambung, dipanggil muttasil. Wal muttasil pun panggil al-mausul wal muttasil. Nama sebahagian, tapi terkenal dengan mausul atau muttasil lah. Wa bihadza, maka dengan ini, ulima annal musnada, maka kita ketahui bahawa istilah musnad itu akhassu minal muttasili, lebih khusus daripada muttasil. Lebih khusus pada muttasil. Antara lafaz istilah musnad dengan muttasil. Ada? Makna musnad itu lebih khusus kerana musnad merujuk kepada bersambung riwayat sampai kepada Nabi. Muttasil pula bersambung riwayat, sama ada sampai kepada Nabi ataupun tak sampai pada Nabi, sampai pada sahabat aja. Panggil muttasil. Jadi muttasil umum, musnad itu khusus. Alaqah dia apa? Alaqah dia apa? Alaqah dia apa? Tahu. Nanti tak ngaji tak? Umum, khusus, mutlak. Umum, khusus, mutlak. Iaitu muttasil itu umum, musnad itu khusus. Muttasil itu umum, musnad itu khusus. Tengok rakaman dalam FB lagi. Muttasil itu umum. Fakullu musnadin
muttasilun. Maka setiap kullu musnadin, setiap hadis yang musnad, dia itu muttasil. Mesti kalau dia musnad, dia muttasil. Walaisa kullu muttasilin, tapi bukan setiap muttasil itu musnadan, bukan dia tak mestinya musnad. Kerana ada muttasil yang tak sampai kepada Nabi, sampai ada sahabat saja. Nampak tak? Okey, itulah. Jadi muttasil itu umum, musnad itu khusus. Faham tak? Buat bulat itu. Muttasil, bulatan besar, dalam tu bulatan kecil, musnad. Wa ala hadha ta'rifi, maka berdasarkan ta'rif ini, fal mauqufu wal maqtu'u qad yakunu muttasilan. Hadis mauquf sahabat, berhenti kepada perkataan sahabat. Hadis maqtu' berhenti kepada perkataan tabi'in. Kadang-kadang jadi muttasil dia apabila sanad daripada perawi yang meriwayatkan itu sampai kepada sahabat. Jadi dia mauquf muttasil. Sampai kepada tabi'in, dia maqtu' muttasil. Faham tak? Nampak tak? Syukri, nampak tak? Faham? Syaratnya bersambung saja. Hujung tu sampai pada mana? Tak kira. Kalau sampai kepada Nabi, dia panggil musnad. Sampai kepada sahabat, panggil mauquf. Pada tabi'in, panggil maqtu'. Okey. Wa hukmuhu, hukumnya annahu mithlu sabiqihi, hukumnya seumpama sebelum ni, sama macam musnad. Qad yakunu sahihan, kadang-kadang sah, au hasanan, kadang-kadang elok, au dhaifan, ataupun dhaif. Tadi kita baca ke mana dah? Minas al-hukmuhu as-sihhatu au al-hasanu, au al-husnu, boleh tak? Au al-hasan, as-sihhah, au al-husnu, au dha'fu. Boleh lah. Okay. Sahih ataupun hasan ataupun dhaif. Okay. Kalau gitu, kalau ikutnya tadi, kalau baca masdar as-sihhatu awil hasanah. Boleh jadi isim masdar lah, au husnu, au sihhatu, au husnu, au dha'fu. Okey. Al-mauquf pula. Hadis mauquf apa dia? Al-mauqufu huwal hadithu al-mudafu ila sahabiyyi, hadis yang disandarkan kepada sahabat. Sawa'un kana qaulan, sama ada perkataan, au fi'lan, perkataan sahabat atau perbuatan sahabat. Wa sawa'un ittasala sanaduhu ilaihi awin qata'a, sama ada bersambung sanad ataupun terputus. Jadi perkataan ataupun hadis mauquf ni maknanya perkataan atau perbuatan sahabat. Dia panggil mauquf belaka. Lepas tu dia bersambung tak sambung, itu masalah lain lah tadi. Masalah lain. Kalau dia bersambung panggil muttasil. Okay. Kalau tak bersambung panggil munqati', gitu je lah. Jadi al-mauqufu al-qauli, contoh mauquf qauli itu perkataan sahabat. Mithlu, umpama, qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kadza. Ibnu Umar kata giam. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud pula radhiyallahu ta'ala kadza wa kadza. Kataan siapa? Bukan kataan Nabi, kataan sahabat. Maka perkataan sahabat yang diriwayatkan itu dinama sebagai hadis mauquf. Wal mauquful fi'li, okey, mauquf fi'li, perbuatan sahabat pula. Mithlu au tara Ibnu Umar ala dabbati fi safari wa ghairihi. Ibnu Umar autara, semayang witir atas kenderaannya ketika musafir dan selain daripada musafir. Masa musafir makna musafir yang jauh lah. Ibnu Umar dia semayang witir atas kenderaan. Naik unta ke naik apa nama? Naik kuda ke, dia semayang witir atas kenderaan. Sama ada dalam musafir atau tidak dalam musafir, maka dia semayang witir atas kenderaan. Menunjuk apa? Bahawa semayang witir ni termasuk semayang-semayang sunat yang dibenarkan tanaful ala rahilah. Bersemayang sunat
di atas kenderaan. Atas kenderaan kita boleh sembahyang sunat. Ada pun sembahyang fardu tak boleh. Okey. Jadi ni siapa ni? Bukan Nabi ni, perbuatan Ibn Umar. Dari segi zahir lah, dan penghukuman, ini ulama fiqh akan tengok pula. Adakah perkara ini perkara yang mana memang laisa fihi lil aqli fihi ra'yun, perkara yang akal tak boleh nak buat. Makna kalau perbuatan ni ibadat, mesti sahabat tengok Nabi. Jadi al-mauquf fi hukmir rafi'i. Hadis mauquf tapi hukumnya macam sampai ke Nabi. Sebab sahabat dia tak akan buat perkara-perkara berkaitan dengan ibadat kecuali dia ambil daripada Nabi atau tengok Nabi buat. Tapi dari segi perbuatan lafaz itu, yang dihukum ialah lafaz dulu. Sebelum tu baru akan dikaji oleh ulama, boleh pakai tak, jadi dalil tak dalil, adakah ada hukum rafa' atau tidak. Wa yadkhulu fi hadha at-ta'rifi, maka masuk dalam ta'rif ta'rif ini. Ta'rif mana? Ta'rif hadis mauquf ni. Al-muttasilu, fa'il bagi yadkhulu fa'il bagi yadkhulu. Al-muttasilu wal munqati'u wal mu'dalu. Masuk. Okey. Sebab apa? Sebab segala perkara yang mana terhenti pada sahabat. Dah kiralah sanad sampai kepada sahabat. Okey. Sahabi kan, perkataan sahabi. Qaulan au fi'lan. Ni dipanggil hadis apa? Hadis mauquf. Okey, nak sampai ke Nabi tu, tak kiralah sama ada muttasil, sambung ataupun putus. Munqati' putus, mu'dha putus secara berturut. Dua atau lebih secara berturut. Jadi dikira mauquf juga. Kenapa? Mauquf ni merujuk kepada penghujung tu. Hadis itu siapa? Siapa yang bercakap tu? Sahabat. Sanad tu itu hukum lain. Muttasil, munqati', mu'dhal itu hukum lain. Wa yakhruju, dan keluar al-marfu'u wal mursal. Hadis marfu' dan hadis mursal tak masuk. Sebab apa marfu' tak masuk? Sebab apa marfu' tak masuk? Nur Rahman, kenapa marfu' tak masuk? Sejuk dah. Sejuk lah. Air kat mana? Jauh ke? Dekat? Ambil mula boleh tak? Ambil mula. Ambil air panas tu. Air panas. Apa marfu' tak masuk? Sebab marfu' tu perkataan ataupun perbuatan Nabi. Kau ni sahabat. Kenapa mursal tak masuk? Abdul Ghafur. Kenapa mursal tak masuk? Mursal tu perkataan tabi'i sandar ke Nabi. Maknanya tak melalui sahabat. Tak masuklah. Faham tak? Okey. Hukmuhu, hukumnya annahu mithlu sabiqihi. Syukran. Jazakallah. Seumpama sebelum ini. Qad yakunu sahihan, kadang-kadang sahih, au hasanan, kadang-kadang hasan, au dhaifan, kadang-kadang dhaif. Panas pegang. Tak ambil ini yuk, siang kita pegang mana. Kita pegang mana dah. Bismillah. Okey. Jadi kadang-kadang sahih, kadang-kadang hasan, kadang-kadang dhaif. Tengok kepada apa? Melihat kepada rawi. Okey. Lah. Masuk pula hadis maqtu'. Al-maqtu'u huwal hadithu al-mudhafu ila tabi'i qawlan aw fi'lan sawa'un kana muttasilal isnadi am la. Hadis maqtu' ialah hadis yang disandar kepada tabi'i, perkataan atau perbuatan, sama ada bersambung sanad atau tidak. Tak tengok sanad yang rawi riwayat sampai tabi'i itu bersambung tak. Itu masalah muttasil dengan munqati'. Nak khabar maqtu' ni ialah perkataan atau perbuatan tabi'i. Wa summiya bidzalika, dinamakan hadis maqtu' ni maqtu' liqat'ihi 'anil wusuli ila sahabi awin nabi, kerana terputusnya dia daripada sampai kepada sahabat atau kepada nabi. Terputuslah. Tak sampai ke sahabat atau nabi, sampai kepada tabi'in saja.
Wa yadkhulu, dan masuk fi hadha ta'rifi, masuk dalam ta'rif ini al-muttasilu, muttasil pun masuk, wal mu'dalu, mu'dal pun masuk, wal munqati'u, munqati' pun masuk. Nampak tak? Jadi apa? Sebab apa? Sebab muttasil, mu'dal, munqati' itu dia cerita tentang riwayat ruah sampai kepada apa? Kepada tabi'i. Kalau perawi-perawi itu bersambung, dia muttasil. Muttasil. Dia berputus berturut-turut dua, mu'dal. Kalau putus satu, dia panggil munqati'. Yakhruju, maka terkeluar, al-marfu'u, marfu' terkeluar. Sebab apa? Sebab marfu' ni hak Nabi kata, ni tabi'in kata. Wal mauquf, mauquf sahabat kata, wal mursal, dan juga mursal, putus juga. Dah mursal tabi'in kata, betul tabi'in kata, tapi tabi'in sandar ke Nabi. Jadi seakan Nabi kata. Okey. Hukmuhu, apa hukumnya? Annahu laisa bihujjatin. Bahawa hadis mauquf ini, mauquf lah, hadis maqtu' ini, annal maqtu'a laisa bihujjatin, bukan hujjah, illa idza kanat hunaka qarinatun. Qarinatun jadi jadi apa? Jadi isim kanat. Kalau di sana ada qarinah, anna hunaka qarinatun tadullu ala raf'i, tadullu jumlah tu jadi sifat pada qarinah. Qarinatun tadullu ala raf'i, ada qarinah, ada bukti, ada tanda yang menunjukkan rafa' sampai perbuatan tu pada Nabi. Sampai nisbah itu pada Nabi. Diangkat nisbah itu pada Nabi. Nampak? Secara umum dia tak hujah lah. Sebab apa tak hujah? Sebab tabi'in kata. Maka tabi'in ni tak ada, dia bukan perkataan Nabi. Kalau sahabat kurangnya sahabat ni terjaga dari segi udul tu, dan ada kebarangkalian yang diambil pada Nabi. Tapi tabi'in memang takkan jumpa dengan Nabi. Jadi kerana itu dia tidak jadi hujah, kecuali ada qarinah menunjukkan bahawa apa yang disebut oleh tabi'in ini disampai atau diangkat sampai kepada Nabi. Fayakunu marfu'an hukman, maka dia jadilah hukum marfu'. Marfu' pada hukum. Au qarinatun, au illa idza kanat hunaka qarinatun, ataupun ada di sana qarinah, bukti, tadullu alal waqfi, yang menunjukkan hadis ni mauquf. Fayakunu mauqufan hukman, maka jadi dia mauquf hukman, pada hukum mauquf. Tabi'in, tapi ada qarinah. Qarinah menunjukkan dia ambil pada sahabi, maka dipanggil ada qarinah menunjukkan waqaf, mauquf. Walaupun tidak sebut pada sanad, tapi ada qarinah bahawa ini perbuatan sahabat, maka hadis maqtu' fi hukmil mauquf. Hadis maqtu' tapi pada hukum mauquf. Jelas tak? Jangan tukar tu istilah tu. Ka qauli tabi'i, contoh seperti perkataan tabi'i, minas sunnati kadza wa kadza, daripada sunnah demikian. Tabi'i kata daripada sunnah demikian. Tidak khabar dia ambil pada siapa. Dia ambil pada Nabi? Tentu sekali tidak, sebab tak sepak dengan Nabi. Tapi dia kata daripada sunnah begian. Warrajihu, maka yang rajih anna hadha maqtu'un, bahawa ini hadis maqtu' lahu hukmul waqfi, baginya hukum al-waqfi, umpama hadis mauquf. Okey. Okey, tengok Tuan Syekh kita beri perhatian sikit. Dia bagi tambih pada masalah penggunaan lafaz. Sebab masing-masing ulama-ulama hadis kadang-kadang dia istilah-istilah tu mereka guna istilah dengan makna bahasa. Dengan makna bahasa. Jadi kita kena perhati molek tu. Nampak? Jadi istilah-istilah dalam usul tu yang dibuat oleh Ibnu Hajar, Ibnu Salah dan seumpamanya, istilah tu apabila maknanya ilmu hadis ni telah kita kata masuk, maka dibuat istilah-istilah yang tersendiri, yang membezakan satu istilah dengan istilah lain. Tapi bagi ulama-ulama
yang mutaqaddimin atau sebahagian mereka kadang-kadang mereka guna istilah itu dengan makna bahasa, bukan makna istilah yang khusus. Sebab tu kata tuan Syekh kita, waqad atlaqa ba'duhum, dan kadang-kadang mengitlaq. Qad atlaqa ba'duhum al-maqtu'a, nama istilah maqtu' ni fi mawdi'il munqati', pada tempat yang munqati', hadis munqati'. Hadis munqati' ni hadis hak putus sanad. Kalau ikut istilah panggil munqati', kadang-kadang ulama panggil maqtu' juga. Padahal maqtu' ni kita kata perkataan tabi'in ataupun perbuatan dia kan. Dia kadang-kadang kerana ambil mana maqtu' tu terpotong, terputus, maka digunakan makna istilah maqtu' bagi hadis yang munqati', yang mana putus sanad. Wabil aksi, dan juga terbalik ada juga. Hadis perkataan tabi'in ataupun perbuatan tabi'in dipanggil hadis maqtu'. Hadis maqtu' dengan apa? Dengan makna apa? Hadis, bukan. Hadis munqati'. Hadis munqati' dengan makna apa? Dengan makna perkataan tabi'in atau perbuatan dia. Bukan menunjukkan riwayat-riwayat yang sampai kepada tabi'in itu terputus. Jadi kadang-kadang berlaku penggunaan istilah ni merujuk kepada bahasa. Tajawuzan, secara majas. Tajawuzan ni makna melangkaui istilah yang asal, yang khusus kepada makna umum. Tajawuz, atau kita panggil majaz lah. Wa atlaqal munqati'ah, ai wa atlaqa ba'duhum baca gini lah apa? Wa utliqa. Sebab fa'il tak ada situ. Wa utliqa al-munqati'u. Apa maksud wabil aksi? Apa maksud wabil aksi? Lawangnya macam mana? Ai wa utliqal munqati'u fi mawdi'il maqtu'. Nak terang tak dia je. Dipanggil munqati' pada tempat hadis maqtu'. Hadis yang perkataan tabi'in atau perbuatan dipanggil munqati'. Makna apa? Makna penggunaan secara tajawuzan, melangkaui pada makna istilah, pergi kepada makna umum, makna lughah. Okey. Habis. Munqati'u, hadis munqati' pula. Huwal hadithul ladzi saqata min sanadihi rawin wahidin. Hadis yang gugur daripada sanadnya satu rawi. Rawin wahidun wahidin pula. Wahidun. Rawin wahidun. Saqata min sanadihi rawin wahidun. Satu rawi. I'rab rawi macam mana? Fa'ilun. Rawin tu fa'ilun. Fa'il kepada apa? Mana amil dia? Saqata rawin. Fa'ilun. Marfu'un. Tu? Wa alamatu rafi'ihi dhammatun muqaddaratun ala al-ya' mahzufah. Rawi. Ala al-ya' mahzufah. Okay? Jadi asalnya rawi, ar-rawi. Dia isim ni isim apa? Isim apa nama? Isim mangkus. Isim mangkus. Belakangnya ya. Maka kalau dia nakirah, dia buang huruf ya tu. Rawin. Ja'a rawin. Ra'aitu Abdul Ghafur. Ra'aitu Rawi enggak? Ra'aitu rawiyan. Ya dia. Wasani mangkusun wa nasbuhu zahar. Nasak dia itu dizahirkan. Okay. Yang isim mangkuh nasak dia dizahirkan. Ra'aitu rawiyan. Marartu bi Abdul Rahman. Birawin. Sama lah. Nasak je dia zahirkan.
baris dia. Okey. Bisyarti. Okay, jadi hadis munqati' ialah hadis yang gugur satu rawi. Sebab tu wahidun. Sebab dia sifat kepada rawin yang marfu'. Nampak tak? Asalnya rawi. Nampak? Dia ada dhammah itu atas huruf ya yang dimahzuf. Okey. Wahidun tu jadi sifat pada rawin. Bi syarti alla yakuna saqitu sahabiyan, dengan syarat yang gugur tu bukan sahabi. Kalau yang gugur sahabi jadi mana? Ha? Yang gugur tu sahabi. Jadi Mauquf gugur sahabi. Mauquf tu sahabi kata. Kalau gugur tu sahabi. Jadi maqtu' ataupun mursal. Okey. Bisyarti alla yakuna saqitu, dengan syarat yang gugur tu bukan sahabi. Sawa'un kana hadzal rawi as-saqitu, sama ada rawi yang gugur ini min maudhi'in wahidin, pada satu tempat, au akthar, ataupun maudhi'a akthar, pada tempat min maudhi'in wahidin au akthar, ataupun lebih. Lakin tak kira ni, sekali munqati' ni dia satu rawi, tapi tak kira pada satu tempat atau banyak tempat. Faham tak? Dengan syarat lakin bihaitsu la yazidu saqitu fi kulli mawdi'in, janganlah rawi yang gugur pada setiap tempat itu fi kulli wahidin ala la yazidu ala ala wahidin. Ala tu muta'alliqun dengan la yazidu ala wahidin. Jangan yang gugur tu lebih pada seorang. Maka fayakunu hina idzin, maka jadilah ketika itu munqati'an fi mawdi'aini, dia itu gugur pada dua tempat, au salasatin, atau tiga, au aktsara, atau lebih. Tengok contoh dalam ni. Tak tulis sini. Kena tengok dalam ni. Alif riwayat daripada ba. Ba riwayat pada jim. Jim riwayat pada da. Da riwayat pada ha. Tak? Ha tak riwayat pada zai. Okey. Jadi gugur seorang. Mana gugur? Kita kata kita ambil gugur ba. Seorang je. Alif, ba, jim, da, za. Alif, ba, jim, da, ha, za. Jadi alif, ba gugur seorang. Lepas tu jim tak gugur. Syaratnya mesti tempat gugur tu seorang saja. Gugur banyak tempat tak apa. Ba gugur seorang. Lepas tu za, ha gugur seorang, tak apa. Nampak? Alif, ba, jim, da, ha, zai. Apa tak? Apa ambil 5 lah. Ba gugur seorang, tak apa. Lepas tu gugur pula sini seorang ni, tak apa. Dia jangan berturut-turut je. Berturut-turut je jangan. Jadi dia satu-satu. Sama ada banyak tempat, 2 tempat, 3 tempat, tak apa. Dia panggil munqati'. Sebab apa? Sebab kalau gugur berturut-turut dia panggil mu'dhal. Dia panggil mu'dhal. Okey. Hukmuhu, hukum dia, annahu min anwa'id dha'if, dia termasuk daripada jenis dha'if. Sebab apa? Sebab tak ada ittisalu sanad. Jadi dha'if. Okey. Masuk mu'dhal pula. Panjanglah pula ni. Masuk mu'dhal pula. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Okey. Berarti situ kita sambung pada tasawuf jiddah pula.